Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, alhamdulillah, insya-Allah kita akan sambung belajar untuk fiqh pada hari ini. Korang boleh buka muka surat 40. Okey, muka surat 40. Tajuknya haid, nifas dan juga istihadah. Okey, ini tajuk berkaitan dengan haid, nifas dan juga istihadah. Okey, boleh tengok muka surat 40. Ya, tajuk yang ke-7, haid, nifas dan istihadah. Ya, yang maksudnya haid, nifas dan istihadah lah. Samalah, dia punya sebutan dalam bahasa Melayu pun sama. Okey. Kemudian kita tengok yang bawah dia tu, yang ta'rif ya. Ta'rif dulu, ta'riful haid wan nifas wal istihadah. Pengertian haid, nifas dan juga istihadah. Okey, dia bagi gini dalam kotak, ada haid, ada nifas, ada istihadah. Okey, kita tengok satu persatu apa dulu. Kita tengok dulu apa itu haid. Okey, haid dari segi bahasa, okey, ni ada bahasa lughatan, maaf hilang pula. Lughatan sayalanu ataupun bermaksud aliran ataupun mengalir. Lebih kuranglah sayalanu. Sayalanu. Okey, mengalir ataupun aliran. Yang mana dari segi syaraknya adalah huwa damul kharij, iaitu darah yang keluar fi hali sihhati, dalam keadaan sihat, dalam keadaan seorang tu sihat, ya, min aqsa rahim al mar'ah, daripada rahim perempuan. Jangan mengaku lelaki pula, lelaki keluar haid tak ada. Okey, Aqsa ni bila tempoh matang ni, ataupun bila penuhnya rahim tersebut, maka keluarlah, dia bukannya rahim tu penuh macam mana, tapi dia ada tempoh matang dipanggil kan perempuan. Min ghairi wiladah, bukan disebabkan beranak, wala marad, ataupun sakit. Dah bukan sebab sakit. Darah tu keluar, dia memang normal. Monthly normal for perempuan. Bukan sebab dia melahirkan ataupun sebab dia sakit. Okay, kalau lelaki keluar darah tu, sebab dia sakit lah tu kan. Sakit apa? Berak keluar darah. Itu dia keluar darah. Lelaki dia tak ada keluar darah macam perempuan. Okay. Kemudian yang kedua, nifas. Ya, yang kedua adalah nifas. Apa itu darah nifas? Dari segi bahasanya, wiladatun, melahirkan. Dia ada kaitan dengan melahirkan. Dia ada kaitan dengan bersalin. Ada kaitan dengan beranak. Okey. Dari segi syarak adalah, dia kata apa? Darah yang keluar ba'dal faraghi, selepas kosong. Selepas kekosongan. Ataupun kosongnya rahim. Rahim tu minal hamli, daripada kehamilan. Okay, bila kan asalnya mengandung, lepas tu satu masa nanti rahim tu jadi kosong, maka keluarlah darah nifas, ya, akibat wiladah, ya, akibat selepas melahirkan. Kenapa rahim tu kosong? Sebab dah beranak. Kemudian istihadah ni apa pula? Istihadah ni dengar betul-betul. Okey, dari segi bahasa, sayalanul dam, aliran darah fil ghairi waqtihi, yang bukan pada waktunya, min irq, ya. Bukan pada waktu. Tiba-tiba darah keluar bukan pada waktu nifas, bukan pada waktu haid. Gitu maksudnya. Syarak, hiya sayalanul dam. Dari segi syarak adalah aliran darah fi ghairi waqat, pada bukan waktunya haid, wan nifas, dan nifas min irkin adnar rahim, daripada urat rahim tu. Ada satu bahagian lah, samalah. Keluar bagaimana, macam mana keluarnya haid, keluar nifas, lebih kuranglah istihadah, cuma dia di luar tempoh haid dan juga nifas. Biasanya istihadah ni sambung kepada haid lah. Biasa orang haid mungkin 7 hari,
Dia ikut orang berbeza-beza. Mungkin ada orang tu 5 hari je. Tapi kalau dia lebih daripada hari yang kebiasaannya, maka dipanggil istihadah. Okay. Next, sebelah dia. Tengok dia punya alwanul haid. Warna kepada haid. Haid. Darah haid ni dia ada warna-warna dia. Okay. Dia kata kat sini alwanul haid khamsah. Warna haid ada 5. Alwanul haidil khamsah. Warna haid ada 5. Fal aqwa aswadun. Maka yang paling kuat dia panggil aswadun muhtadamun. Laza'un. Ya, kita panggil kehitam-hitaman. Senang cerita kan. Mungkin dia panggil kehitaman. Itu peringkat yang paling kuat warna dia. Okey. Summa kemudian ahmar, merah. Ada yang warna merah macam darah biasalah warna merah. Summa ashkar. Kemudian ada satu warna namanya ashkar, iaitu warna macam warna jingga. Orang panggil warna jingga. Dia nak kata merah tak merah, nak kata kuning tak kuning. Dia tengah-tengah lah. Namanya ashkar. Summa asfar. Kemudian dia warna kuning. Summal akdar. Kemudian warna yang keruh. Warna yang keruh ni saya tak pasti macam mana. Okay? Mungkin lebih baik rujuk pada ustazah. Lebih tepatlah penjelasan warna. Ni semua apa yang ditulis dalam kitab. Okay, ada 5 warna. Kemudian tahun datangnya haid, sinnul haidhi. Tahun datangnya haid, dia kata apa? Aqallu, minimum tahun haid, minimum datangnya haid tu adalah tis'a sanawatin qamariyah, pada umur 9 tahun qamariyah. Ikut bulan Islam. Qamariyah ni ikut kiraan bulan. Bukan kalender Masih, kalender Hijri, kan, ikut bulan. Falau ra'at mar'atu daman. Kalaulah dia kata kamu nampak perempuan tu berdarah, keluar darah, qabla tamami tis'i, sebelum genap 9 tahun, bizamanin yudayyiku an haidin. Ya, dalam tempoh ataupun dalam satu masa yang hampir dengan haidnya. Mungkin dia dekat-dekat 9 tahun tapi tak cukup genap 9 tahun lagi, tapi dah keluar darah. Wa tuhrin, dan sucikanlah, bi anni, kerana kana aqalla, kerana adalah minimum, min sittati asyar, daripada 16 hari, sittata asyar yauman, 16 hari, fahuwa haidun, maka ianya dipanggil haid. Wa illa, dan melainkan, fahuwa damul istihadah, melainkan ianya adalah darah istihadah. Dia ada kemungkinan kat sini yang dikatakan tak cukup lagi budak perempuan ni umur 9 tahun, lepas tu keluar pula darah, kan? Wa tuhrin, dan dikata sucikanlah, kerana seminimum aqalla min sittatin asyar. Okey, minimum daripada 16 hari yauman fahuwa khaid. Kalau kata sekurang-kurangnya 16 hari, makanya adalah haid. 16 hari nak sampai waktu tempoh dia 9 tahun tu, tak silap. Okey. Wa illa, dan melainkan fahuwa damu istihadah. Tak silap dia kata gitu. Okey. Kemudian dia kata bawah tu wala haddun li aksar, dan tiada had bagi maksimum sinnu tuhidu, tahun dia datang haid, fihil mar'ah, pada perempuan. Maknanya kata mungkin ada yang lambat sikit, ada yang umur sekian, ada yang sampai lambat sangat keluar haid pun ada, kan. So dia tak ada haid. Okey. Ikutlah kepada
perbezaan orang. Lain orang, lain lah tempoh dia. Okey, akullu muddatil haid wan nifas. Akullu muddatil haid wan nifas wal aksaraha. Okey, tengok muka surat 41. Kita tengok minimum tempoh haid dan nifas dan maksimumnya dan tempoh maksimum dia. Okey. Sini ada bagi kotak. Atas ni dia punya yang pertama adalah nau'ud dammi, jenis darah. Okey, jenis darah sama ada haid ataupun nifas. Kemudian akullu muddatihi, tempoh minimum dia berapa? Bila keluar haid tu berapa lama je, paling kurang berapa lama? Dan tempoh maksimum dia berapa? Aksaru muddatihi berapa? Paling lama dia boleh pergi berapa? Kemudian aghlabul muddatihi. Lepas tu tempoh kebanyakannya. Maksudnya kebiasaannya orang haid ni berapa lama tempoh dia. Okey. Baik. Haid. Jadi haid, kita tengok haid dulu, tempoh dia yang paling kurang yaumun wa lailatun. Keluarnya darah tu sehari semalam. Okey, yang ni saya tak ada terjemahan. Korang tulis terjemahan sendiri. Yaumun wa lailatun, sehari semalam. Paling lama 15 hari. Bilailiha, dengan malamnya. Maksudnya 15 hari, 15 malam. Kira sekali malam tu 15. Cukup. Okey. Lebih pada 15 tu namanya istihadah. Dan kebiasaannya orang berapa? 6 ataupun 7 hari campur dengan malam dia. Kalau 7, lebih kurang gitulah kebanyakannya. Okey, kebanyakan yang biasa, yang normal, kalau 6, 7 ni korang normal lah. Kalau lama sikit tu, mungkinlah faktor tubuh badan, faktor makanan kan. Okey. Seterusnya, nifas. Nifas ni waktu yang paling tempoh berlahzah. Sekejap je. Dipanggil sedetik. Atau bukan sedetik. Dipanggil sekejap je. Keluar kejap, lepas tu dah berhenti dah. Okay, lepas beranak tu kan. Paling lama, ini 2 ke 6. Paling lama 60 hari. Dia boleh pergi ke 60 hari. Tak berhenti-henti. Okay. 60 hari. Kebanyakannya hanyalah 40 hari. Yauman bilayaliha. Yang kebanyakannya 40 hari saja. Itulah kalau kita panggil tempoh berpantang tu 40 hari. 44 hari kan. Mungkinlah ada sebab dia kan. Waktu tu darah nifas pun ada yang masih keluar. Ada yang kejap je dia keluar. Lepas tu dia tak keluar lah nifas dah. Kan. Okey, kemudian dia kata binaan ala haza. Okey, kalau tengokkan pembinaan atas perkara ni, na'rifu, kita ketahui anna bahawa aqalla tuhri, ya, tempoh minimum ataupun minimum sucinya fasilun, yang dipisahkan baina haidatain, di antara 2 kali haid, huwa 15, adalah 15 hari, yauman bilailiha, 15 hari siang, 15 hari malam. Itu tempoh yang paling kurang lah. Dia kata paling kurang kita ada 15 hari dalam keadaan suci. Maksudnya tak keluar haid. Sebab paling lama 15 hari haid. Kalau lebih tu istihadah. Istihadah dia tak dikira haid. Okey. Wa dzalika li anna syahra ghaliban. Dan berikut adalah kerana bulan kebiasaannya la yakhlu min haidin wa tuhrin. Okey, tidaklah. Kejap ya. Maaf. Ya, apa tadi, mana tadi? La yakhlu, bukanlah tanpa haid dan suci. Okey.
Bukanlah maksudnya kata sebulan tu bukanlah saja haid je, ataupun sebulan tu tak adalah suci saja, dia mesti ada haid dan mesti ada kita dalam keadaan suci. Wa zakana aktsara haid, dan adalah selama-lama tempoh haid tu maksimum haid tu 15 5 hari. Wa izakan, dan jika paling lama haidnya 5 hari, dan izakan jika semaksimum haid dia 5 hari, 15 hari, maaf saya. Okey, lazim kebiasaannya an yakuna aqalla tuhri kadzalika 15 yauman bilailha. Okey, dia kata maka sekurang-kurangnya dia dalam keadaan suci 15 hari. Ada yang orang keadaan suci 20 hari sebab dia haid dia 10 hari saja, kan? Gitu. Fa iza istamarra damu aktsaru min muddatin haid fa huwa istihadah. Kalaulah berterusan darah tu lebih daripada tempoh haid, maka ianya istihadah. Dan juga boleh dibezakan istihadah melalui warna darah tersebut ataupun kepekatan darah tersebut, ya. Okey, yang terakhir, apakah yang diharamkan dengan haid dan nifas? Okey, perkara yang diharamkan ke atas orang yang haid dan nifas. Yang pertama solat, yang kedua puasa. Atas ni pun cukup dah, bawah ni saya ceritalah. Diharamkan, dia kata diharamkan ke atas orang haid ataupun orang nifas untuk solat fardu au naflan, ataupun yang sunat. Wa yahrumu 'alaiha, dan haram ke atasnya juga sujud tilawah wa syukri. Tak boleh. Tak boleh. Kita nak lepas konon-kononnya lepas bersalin tengah nifas nak sujud syukur, tak ada. Laga pun lepas bersalin tak larat pun, kan. Wala yaqdi mar'atun idza tahurat, dan tidak digantikan perempuan itu jika dah bersuci daripada haid. Ma taraka, apa yang ditinggalkan daripada solat ketika haidnya. Jadi bila solat yang ditinggalkan waktu haid tak perlu digantikan. Okey, puasa haram, samalah haid, ya. Kemudian puasa haram ke atas orang yang haid dan nifas untuk berpuasa fardhan au naflan, sama ada yang fardu ataupun yang sunat. Walakin akan tapi alaiha, ke atas mereka mestilah menggantikan Ramadan fi tuhrin wujuban, ya, pada bila kita dah keadaan suci kita wajib gantikan. Lianna qada'il saum, kerana menggantikan puasa itu ghairu syak, tiada syaknya, bi khilafis solat, berbeza dengan solat tadi. Wallahu a'lam.